Oke ya, kita boleh mulakan Suratun Nisa. Mulai daripada ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh terjemah ya. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu, bertakwalah olehmu. Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Allazi, yang khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Telah menciptakan ia akan kamu. Min nafsin, daripada diri. Wahidatin, yang satu. Wa khalaqa, dan telah menciptakan ia minha, daripadanya, zaujaha, akan istrinya. Wabasa, dan telah membiakkan ia, minhuma, daripada keduanya, rijalan, laki-laki, katsira, yang banyak, wanisaa, dan perempuan-perempuan. Wattaqu, dan bertakwalah olehmu. Allaha, kepada Allah. Allazi, yang tasa'aluna, kamu saling meminta, bihi, dengan namanya, wal arham, dan hubungan keluarga. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, alaikum, atas kamu, raqibah, yang mengawasi. Biasanya semula Suratun Nisa ya, di dalam surah Nisa ini banyak perkara-perkara yang berkaitan hukum hakam ya, mengenai tentang wanita-wanita ya. Jadi Islam telah memerdekakan ya wanita-wanita ini ya,
daripada perhambaan zaman jahiliyah. Sebab zaman jahiliyah, ya, wanita-wanita ini tidak ada harga sama sekali. Kalau mereka melahirkan anak perempuan, satu kebencian bagi orang-orang musyrikin Mekah masa itu. Dia rasa malu, dia rasa kecewa. Ya, kalau boleh dia nak bunuh masa itu juga. Ya. Sebab itu zaman itu kalau mereka dapat anak perempuan, ya, maksudnya isterinya melahirkan anak perempuan, mereka akan biarkan hidup dalam keadaan malu, memelihara dalam keadaan malu, atau dia tanam hidup-hidup anak perempuan itu. Pada masa itu tidak ada hukum yang menyalahi, bahkan satu kebanggaan buat mereka. Ya, dan jiran-jiran pun tidak komen apa pun kalau seandainya jiran sebelahnya memperolehi cahaya anak perempuan, kemudian ditanam hidup-hidup, tidak ada komen apa-apa pun. Jadi inilah keadaan wanita zaman jahiliyah, tidak dihargai sama sekali. Dengan datangnya Islam tadi, Allah telah memuliakan wanita ini dan diletakkan martabat yang paling tinggi dan mulia. Jadi kalau bagi perempuan tidak berpuas hati lagi dengan hukum-hukum Allah ini, tak tahulah apa nak jadi. Contohnya mereka tak puas hati dengan Al-Quran, kerana Al-Quran melebihkan lelaki, terutama dalam segi hal faraid. Contohnya lelaki lebih dapat harta daripada perempuan. Jadi semuanya itu tidak menyenangkan hati perempuan-perempuan. Jadi maka sedar dirilah sebagai seorang perempuan yang telah dimuliakan daripada hina sehinanya zaman jahiliyah. Jadi mereka tidak fikirkan apakah hikmah Allah Ta'ala melebihkan lelaki daripada perempuan dalam hal pembagian harta dan perkahwinan. Jadi itu semuanya adalah hikmah yang Allah sendiri maha mengetahui. Jadi janganlah jadi perempuan-perempuan yang menentang hukum-hukum Allah, semana yang wujud pada kebelakangan ini. Mereka tidak senang dengan hukum-hukum yang tidak adil dalam Quran. Mereka tentang Allah artinya. Baik, itu saya masuk mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah olehmu atau bertakwalah olehmu kepada Tuhan kamu. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan ia daripada diri yang satu, iaitu Allah telah ciptakan mula-mula ialah Adam. Itulah diri yang satu namanya. Wa khalaqa minha, dan telah menciptakan ia daripadanya zaujaha, akan pasangannya atau isterinya. Maka daripada Adam tadi, Allah telah ciptakan pasangannya yang terkenal dengan nama Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan telah membiakkan ia daripada keduanya akan laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan. Mana perempuan-perempuan yang banyak sama, lelaki dan perempuan yang banyak. Daripada dua insan ini, iaitu Adam dan Hawa. Ada orang katakan bahawa Hawa itu diciptakan daripada dilak. Dilak ni maknanya tulang rusuk. Dan dalam hadis juga menerangkan tentang perempuan ini disifatkan sebagai dilak kadilai. Maknanya perempuan ini disifatkan sebagai tulang rusuk yang bengkok. Dan diterangkan dalam hadis bahawa
yang paling bengkok ialah a'lahu, paling atasnya. Ya. Jadi artinya di situ hanya nak menerangkan sifat wanita ini, ya, memang ya, sifatnya adalah pada hakikatnya bengkok. Ya. Jadi ya, diterangkan dalam hadis, jika kamu luruskan dia, maka ia akan patah. Ya. Maka istausu bin nisa'i khair, maka banyakkanlah berpesan-pesan dengan wanita kepada kebaikan. Ya, sebab ini diterangkan dalam hadis, katanya bahawa wanita itu sifatnya dia sentiasa bengkok. Sebab itu banyakkanlah ya dengan ya, memberi nasihat kepada wanita-wanita. Ya. Itu hadis ya. Jadi kita lebih senang ataupun sesuai memahami bahawa wanita itu hanya diterangkan bahawa sifatnya saja, ya, seperti tulang rusuk yang bengkok. Tapi dalam segi ciptaan, ya, manusia ini dicipta daripada tanah. Jadi maka ya, terhasillah kita faham bahawa ya, manusia itu asal atau berasal daripada tanah. Sebab itu manusia makanan dia semuanya ya, bergantung kepada zat tanah. Baik buah-buahan yang dihasilkan semuanya mengambil zat tanah. Jadi ya, itulah yang sesuai dengan ciptaan manusia, yaitu daripada tanah. Ya. Dan kembali juga kepada ya, menjadi tanah. Itu maknanya kesesuaian ciptaan. Kalau jin daripada api, sebab itu dia punya makanan-makanan banyak makanan berupa uap-uap saja, ya, uap, asap dan yang berkaitan dengan api. Ya. Jadi ya, itu dah mengenyangkan buat jin. Ya. Sebab sesuai dengan ciptaannya daripada api. Ya. Berbeza dengan kita, diciptakan daripada tanah. Daripada keduanya ini telah terhasil ya, anak. Ya, dia itu Allah Maha Pencipta, kan? Allah Maha mengetahui. Setiap yang lahir semua kembar. Yang lahir kembar, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Siapa yang mengatur? Kalau tak yang Maha Pencipta. Ya. Jadi adakah kehendak ya, seseorang dia nakkan anak perempuan, dia nakkan anak lelaki? Ya, tak ada. Hanya keinginan seorang nakkan ada anak lelaki, ada anak perempuan. Tapi yang Maha Pencipta siapa? Iaitu Allah. Ya. Terkadang dikurniakan anak lelaki semua. Ada setengahnya pula dikurniakan anak perempuan semua. Jadi adil. Ada sana perempuan semua, sini perempuan semua, sana lelaki semua. Macam tu adil namanya. Sebab itulah Allah SWT telah menjadikan ya, ciptaan yang mula-mula dilahirkan oleh Hawa ini semuanya kembar. Ya, ada 20 orang semuanya kembar. Daripada 20 tadi anak ya, Adam. Itulah perkembangan manusia. Ya. Perkahwinan masa itu hanya dibolehkan selang kembar. Dia tak boleh sama kembar, tapi selang kembar. Itu perkahwinan yang dibenarkan ya, masa itu. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah olehmu kepada Allah yang kamu saling meminta dengan namanya, dengan nama Allah kamu meminta-minta, ya, wal arham, dan hubungan keluarga. Ya. Jadi daripada ya, hasil perkahwinan inginkan perkembangan, iaitu keluarga. Ya. Jadi keinginan untuk adanya anak, untuk adanya keluarga. Ya, itu yang dikatakan kamu saling ya, meminta-minta kepadanya, iaitu kepada dengannya itu dengan Allah. Ya. Untuk ada keluarga. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah adalah ia atas kamu yang mengawasi. Maknanya ya, Allah yang mengawasi ya,
ke atas kamu. Jadi kita ingat bahawa ya, kita manusia ada yang mengawasi kita, yang memerhatikan kita. Siapa? Iaitu Allah. Ya. Baik, sambung lagi ayat selanjutnya. Wa'atu, dan berikanlah olehmu al-yatama, al-yatama akan anak-anak yatim, amwalahum akan harta-harta mereka, akan harta-harta mereka, wala tatabaddalu, dan jangan kamu menukarkan, dan jangan kamu menukarkan al-khabis, yang buruk, bit-thayyib, dengan yang baik. Wala ta'kulu, dan jangan kamu makan, amwalahum akan harta-harta mereka, ila kepada, amwalihim, amwalikum, ya, harta-harta kamu. Innahu, sesungguhnya ia, kana, adalah ia, huban, dosa, kabiro, yang besar. Baik, saya semula. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah olehmu akan anak-anak yatim, akan harta-harta mereka. Ya. Anak yatim, ya, yang ya, tiada bapa, ya, maka ya, tempat untuk bergantung tak ada, maka dia sudah jadi yatim. Jadi terkadang ya, orang memelihara anak yatim, dan anak yatim ini ya, dia ada ya, harta peninggalan daripada orang tuanya, tapi oleh kerana dia masih anak, tak mengerti apa-apa, penjaganya lah yang memegang ya, harta orang tuanya. Ya. Jadi dalam Islam ya, diterangkan di sini ya, kita tidak boleh menukarkan, wala tatabaddalu, wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib, dan jangan kamu tukarkan yang buruk dengan yang baik. Maknanya jangan sampai ditukarkan buruk ni diibaratkan haram, ya, thayyib diibaratkan yang halal. Ya. Jangan berbuat demikian. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kamu makan akan harta-harta mereka kepada harta-harta kamu. Maknanya ya, harta mereka harta kamu, harta kamu harta mereka. Ya, kamu pun ya, makanlah suka hati kamu. Kemudian bila anak ni dah besar, ya, tidak ada satu pun peninggalan lagi untuk diwarisi olehnya. Kerana apa? Yang menjaga tadi dah kebas habis-habisan sebelum dia dewasa. Ini satu kana huban kabira. Ya, innahu kana huban kabira, sesungguhnya ia adalah dosa yang besar. Ya. Jadi kita kena pisahkan ya, antara harta kita dengan hartanya. Kita nak serahkan hartanya ialah ketika dia
dewasa nanti. Ya, baru kita serahkan harta tadi. Tetapi kalau yang memelihara itu memang daripada kalangan orang yang miskin, ya susah, itu lain. Dia boleh memakan harta anak yatim tu sekadar ya untuk ya sama-sama membesarkan dia, menguruskan dia. Ya. Jadi boleh mempergunakan harta itu. Kerana apa? Yang memelihara itu orang yang tidak berkemampuan. Ya. Baik, sama lagi ayat seterusnya, iaitu ayat yang ketiga. Wa in, dan jika khiftum, telah takut kamu, Allah, bahawa tidak, tuksitu, kamu berlaku adil, fi, pada, al-yatama, anak-anak yatim, fankihu, maka nikahilah olehmu, ma, akan apa yang toba, telah baik ia, toba ni yang berasal daripada perkataan toyib. Ni mu'tal yang kat tengah, toba. Daripada yang kita sebut toyib, itu toba. Madinya toba. Lakum, bagi kamu, min nisa, daripada perempuan-perempuan, masna, dua-dua, wa sulasa, dan tiga-tiga, wa ruba'a, dan empat-empat. Fa'in, maka jika, khiftum, telah takut kamu, Allah, bahawa tidak, ta'dilu, kamu berlaku adil, fawahidah, maka seorang sahaja, atau ma, apa yang malakat, telah memiliki ia, aimanukum, oleh kanan-kanan kamu, bracket hamba sahaya. Zalika, itu, adna, lebih hampir, Allah, bahawa tidak, ta'ulu, kamu berlaku aniaya. Baik, saya semula.
Wa in khiftum alla tuqsitu. Dan jika telah takut kamu bahawa tidak kamu berlaku adil fil yatama pada anak-anak yatim. Fankihu, maka nikahilah olehmu ma taubalakum, apa yang telah baik ia bagi kamu, min nisa, daripada perempuan-perempuan, mana anak yatim yang perempuan-perempuan, masna, dua-dua, wa sulasa, dan tiga-tiga, wa ruba'a, dan empat-empat. Okay. Ini diterangkan bahawa seandainya kamu tidak dapat berlaku adil tentang anak-anak yatim tadi, takut termakan harta anak yatim, untuk mengelakkan hukum itu, kamu nikahi saja anak yatim yang perempuan itu. Bila anak perempuan itu sudah jadi isteri, maka harta dia tidak ada salah buat kamu dan kamu juga tidak ada salah buat mereka. Sama-sama makan. Itu tidak ada salahnya dan tidak ada hukumnya. Tapi seandainya dia masih lagi anak yatim tapi bukan isteri kamu, selama itu kamu kena jaga hukum-hukum yang berkaitan seandainya ia membawa harta peninggalan daripada orang tuanya. Ini hukum menyelesaikan masalah. Kalau seandainya kamu nikahi anak-anak yatim itu, selesailah masalah tentang pembagian atau dikatakan yang termakan harta anak yatim dah tak ada lagi. Sebab anak yatim itu sudah jadi isteri kamu. Nikahilah sama ada 2, 3 ataupun 4 sekali. Tapi fa in khiftum, maka jika telah takut kamu alla ta'dilu, bahawa tidak kamu berlaku adil, fawahidah, maka seorang sahaja. Mana seandainya kamu tidak dapat berlaku adil untuk berkahwin lebih, maka cukuplah seorang. Au ma malakat aymanukum, atau apa yang telah memiliki ia oleh kanan-kanan kamu. Bahasa dalam Quran selalu menyebut malakat aymanukum, telah memiliki ia oleh kanan-kanan kamu. Kena ingat bahasa ni namanya ialah hamba. Maksudnya ialah hamba. Jadi cukup kalau kamu tidak dapat berlaku adil, cukuplah seorang. Kalau ada hamba, kamu boleh gunakan hamba itu buat kamu. Tak ada salahnya. Itu zaman dulu ada hamba. Sekarang ni kita hanya mentafsirkan sahaja. Zalika adna alla ta'ulu, itu lebih hampir bahawa tidak kamu berlaku aniaya. Kalau seandainya berkahwin lebih tapi saling menganiaya sana sini, bukan menambahkan iman, bukan menambahkan pahala, tapi asyik hari-hari menambahkan dosa. Tapi kalau seandainya boleh berlaku adil, boleh berlebih kurang, ia akan membawa berkat, dan juga akan membawa kepada ketenangan. Tapi kalau tidak membawa kepada ketenangan, tidak membawa kepada sakinah, itu maknanya sakitkan jiwa sahaja. Baik, kita teruskan lagi. Wa'atu, ayat yang keempat ni, wa'atu, dan berikanlah olehmu an-nisa, akan perempuan-perempuan, sodukotihinna, akan mas kawin mereka, nihlatan, sebagai pemberian wajib,
sebagai pemberian wajib. Fa'in, maka jika tibna, telah baik mereka. Tibna daripada perkataan tadi, toba. Ini untuk muannas tibna. Ya. Kalau lelaki tobu, ya. Macam kolu, ya. Ini tibna. Lakum, bagi kamu, an syai'in, dari sesuatu, minhu, daripadanya, nafsan, diri, diri itu boleh akan diri, ya. Dia sambung kepada tibna tadi, akan diri. Fakuluhu, maka makanlah olehmu. Hani'an, dengan senang. Mari'a, sentosa. Sentosa. Baik, saya masuk mula. Wa atun nisa'a sodukotihinna nikhlatan. Dan berikanlah olehmu akan perempuan-perempuan akan mas kawin mereka, nikhlah, satu pemberian wajib, ya. Jadi umat Muhammad, ya, diwajibkan, ya, memberi mas kawin. Seandainya berkahwin, ya, adanya mas kawin, itu adalah nikhlah, satu pemberian wajib, ya. Sama ada disebut tunai ataupun hutang, ya. Dulu, zaman dulu kalau teringat, orang kena tangkap ni, ya. Masih ingat lagi kat kampung-kampung, kalau kena tangkap, dia dinikahkan malam tu juga, ya. Imam datang senang, mudah, ya. Tak ada nak isi apa-apa pun, malam tu terus dinikahkan, ya. Jadi, ya, kadang masa itu, ya, yang lelakinya tak ada bawa duit, jadi masa itu dia hutang, ya, hutang, ya. Terkadang ada pula, ya, yang nak senang, jalan senang, ya, dia datanglah rumah perempuan tu, dia cakap dengan kawan-kawan dia, saya kat rumah si Pulan tu, ya, malam tu kau serbulah aku, tangkaplah aku, ya. Itu nak kahwin senang macam tu dulu, ya. Dia suruh kawan-kawan serbu rumah tu, ya, untuk tangkap, ya. Dinikahkan malam tu. Itu nak kahwin senang masa tu, ya. Jadi di situ dia punya nikhlah ni yang, ya, biasanya adalah hutang, ya. Mas kahwin itu hutang, ya. Jadi hutang ke apa tetap wajib dibayar, ya, selagi tidak dihalalkan oleh, ya, istrinya, selagi itu ia jadi wajib sampai mati, ya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu, maka jika telah baik mereka bagi kamu dari sesuatu daripadanya, nafsan, akan satu diri. Maksudnya, kalau diri perempuan itu, ya, si isteri tadi, ya, baik, ya, senang, ya, fakuluhu, maka makanlah olehmu hani'an mari'a, dengan senang sentosa. Maksudnya apa? Contohnya misal kata dulu, orang-orang Arab ni, dia punya mas kahwinnya tinggi-tinggi, ya. Kadang ada setengahnya mas kahwinnya sebuah rumah pun ada, ya. Terkadang, ya, kat tempat-tempat lain ni dia tak sebut hantaran, ya. Dia sebut, kalau misal kata 10,000 contohnya, 10,000 tu mas kahwin, disebut mas kahwin, bukan hantaran. Hantaran tak ada. Sebutan hantaran tak ada. Ada setengah-setengah negeri, ya. Sebab itu kadang kita dengar mas kahwinnya berpuluh ribu, ya. Sebenarnya itu bukan disebut hantaran, itu mas kahwin, ya. Jadi, ya, seandainya si suami ini,
dia nak perlukan duit contohnya. Jadi si isteri ni memberikan mas kahwin tadi, tak apa bang, ambillah ni. Ambillah mas kahwin ni separuh ni. Saya bagi. Maka pada masa itu si suami ni boleh makan dengan senang sentosa. Maknanya dengan rela hati. Tidak ada satu dosa. Seandainya si isteri itu memberikan. Tapi kalau tidak diberikan memang tidak wajib dia menerima. Nah, itu dikatakan nikhlah, mas kahwin. Arti mas kahwin walaupun dia sudah tadi satu wajib, tapi kalau si isteri memberikan kepada suaminya untuk membeli sesuatu dan sebagainya, maka ia tidak ada salah atas kerelaan si istrinya. Okey, sampai situ dulu untuk pembukaan surah An-Nisa, dan kita sambung dengan pelajaran surah kita macam mana. Dah selesai belum buat latihan yang diberi. Semak semula ya. Bab apa hari tu? Rubai mazid. Okey. Rubai mazid ni apa latihan dia? Ada 3. Apa? Sebutkan satu. Tahar syafa. Tahar syafa. Ya. Yang kedua? Ifron qa'a. Ifron qa'a. Okey. Yang ketiga? Itma'anna. Yang ketiga itma'anna. Tiga. Okey, kita habiskan. Untuk yang permulaan tahar syafa. Tahar syafa mudhari'nya? Ya tahar syafu. Tahar syafa ya tahar syafu, masdarnya tahar sufan. Tahar sufan. Amar tahar syaf. Nahi la tatahar syaf. Isim fa'il mutahar syifun. Isim maf'ul mutahar syafun. Okey, kita sambung yang kedua. Ifron qa'a. Mudhari'nya apa? Yafron qi'u. Ifron qa'a yafron qi'u. Masdarnya? Ifron qa'an. Amarnya? Ifron ki. Betul? Nahi? La tafron ki. Isim fa'il? Mufron ki'un. Isim maf'ul mufron qa'un. Okey. Nombor 3. Itma'anna. Mudhari'nya? Yatma'innu. Masdarnya? Itmi'annan. Itmi'annan. Amar? Sama dengan madi ya. Itma'anna. Nahi? La tatma'anna. Mana dia rob lah? La tatma'anna. Isim fa'il? Mutmainnun. Selalu kan kita sebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah.
Mutmainnah itulah isim fa'il. Ya. Jadi kalau muzakkar mutmainnun. Kalau perempuan mutmainnah. Ya. Itu isim fa'il tu, wahai jiwa yang tenteram, ya. Mutmainnah. Baik, isim maf'ulnya mutma'annun. Ya, madi majhul. Tak buat. Apa dia depannya? Sampai situ je kan? Sampai situ je. Okey. Isim maf'ul. Sampai isim maf'ul saja. Okey, dalam segi makna. Hmm? Hmm. Ada. Untuk masdar tak alif. Sebab kalau nahi apa masdar, kalau baik bunyi tanwin akhir, tu ada apa? Ada alif lah. Ya, tanwin akhir atas. Mesti ada alifnya. Sambung nun alif macam. Nun alif. Fi'il amar sama dengan madi. Tak ada alif. Sama dengan yang asal. Hanya bezanya masdar ni dia ada tanwin. Ada tanwin dia. Ya. Okey, ya. Itu namanya rubai mazid, maknanya daripada rubai bab 4 dia jadi 5, ya. Jadi 6, ya. Itu maknanya rubai mazid. Mazid itu makna tambah. Sekarang ini pelajaran yang terbaru sekarang ni ialah tak ada dalam buku, ya. Pelajaran ni, ya, saya akan hantar dan perlu disalin, ya. Setelah disalin, kemudian ada latihan di situ. Ya, latihan di situ hendaklah dibuat macam mana contoh yang diberi. Ya, dalam bab yang baru nak belajar ni, nama dia tasrif mudha'af. Mudha'af ni, ya, saya terangkan dulu, mudha'af ni makna berganda. Ya. Dia punya bab pun daripada bab yang asal sama fa'ala yaf'ilu, ya. Fa'ala yaf'ilu. Contoh, macam mana yang dikatakan ganda? Contohnya kita jumpa perkataan halla. Halla makna halal. Ya, halal, halla. Jadi halla ni halam sabdu. Halam sabdu, halla. Masdarnya halalan. Halalan thayyiban. Yang halal, yang baik. Ya, contohnya. Jadi halla ni apa yang dikatakan mudha'af? Mudha'af yang berganda itulah halam disabdukan halla. Kalau dipecahkan halla ni asalnya halala. Ya. Nanti saya akan terangkan pertama wazan. Wazan tu fa'al ikut fa'ala. Kemudian nombor 2 ikut wazan. Ikut wazan tu ialah halalah. Halalah ikut fa'ala. Kemudian yang nombor 3-nya bawa dia jadi. Jadi tu mana yang jadi. Ya, yang jadi tu yang mana dalam tulisan, dalam kitab, dalam Quran yang kita jumpa itu yang jadi. Sebelum jadi, ya, dia ikut wazan macam mana fa'alah. Fa'alah. Kita buka saja lam tu. Macam hala jadi halala. Kalau misal kata perkataan dolla ni kan dollam, dolla. Asalnya dolalah. Yang dikatakan asal ni maknanya, ya, kita buka dia dolalah macam fa'alah. Tapi apa yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat, ya, iaitu kita buat yang jadi saja untuk latihan, ya. Yang latihan buat yang jadi sahaja. Contohnya dibagi nanti dia punya contoh dolla contohnya. Dolla itu yang jadi. Mudhari'nya yadillu. Itu yang jadi. Ya, tapi kalau asal macam mana? Asal tu ikut wazan yang dibagilah, tapi jangan tulis. Iaitu wazan yang dibagi iaitu halala yahlilu.
Dolala yadlilu. Dolala yadlilu. Okey, apa yang perlu dibuat? Pertama salin ya. Pertama salin semua yang dibagi. Kemudian buat latihan. Latihan ada 4 yang saya akan bagi. Latihan ada 4 dan latihan ini buat yang jadi sahaja, yang jadi ya. Yang asal itu yang buat, yang ikut wazan tu jangan buatlah. Ya. Tapi kalau nak tengok contoh yang dibagi itu, tengoklah macam mana contohnya, asal usulnya. Macam saya kata dolla asalnya dolala. Ya, dolla yadillu. Ya. Kalau dolala yadlilu. Ya. Tapi cuba buat dulu, minggu depan kita akan olah balik ya. Dia punya wazan mudhaf. Ini kira baru ya, pelajaran baru, iaitu tasrif mudhaf. Bilangan, bilangan ya, ya, bilangan dia dalam kita punya grup. Tengok dalam grup. Dia tak ada dalam buku. Yang nak refer ni tak ada, yang tak ada refer, yang nak refer tak ada dalam buku. Terus saya bagi dalam grup ya. Nanti tengok sendiri dalam grup tu ya. InsyaAllah nampaklah ya. Okey, itu saja ya untuk hari ini. Cuba buat dulu contoh yang dibagi itu ya, tengok dalam grup ya. Saya dah hantar. Tulis dulu, catat dulu macam mana, kemudian kita buat pembetulan akan datang insya-Allah. Okey, itu saja. Ada pertanyaan lain ya. Sadaqallahul azim.